اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaAllah. Kita baca dulu kitab, kemudian kita akan syarahkan tentang sifat kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat berapa Kak Ajah? 187. Baik, mari kita lihat. Pelajaran hari ini sangat penting dan serius. Hari-hari lain pun serius juga, tapi yang ini jangan, kalau boleh jangan tidur. Kalau boleh ya, sebab sifat kalam ni banyak sangat orang bercakap. Supaya hari ini memang jelas betul kita insya-Allah. Baik. Siapa yang rasa nak rakam. Sebab tajuk kalam ni banyak bersimpang siur. Tapi kita simplify hari ini insya-Allah. Mari kita lihat muka surat 187. Sebahagian ulama. Siapa ulama tu? Di antara mereka termasuklah Al-Alim Al-Allamah Syekh Wan Ismail. Selalu saya sebut Pak Nae Mekah. Dalam kitabnya Baquratul Amani. Baquratul Amani ni kitab sangat hebat, sangat luar biasa. Saya ada hajat untuk mensimplifikan kitab ini. Tolong doakan saya ya. Tolong doakan. Kecil ya kitabnya Kak Ajah, tapi guru saya sebut kalau kita dah khatam mengaji sifat 20 ya, tapi belum khatam kitab ni, kira macam belum puas lagi mengaji. Tapi mengajinya ya Allah memang ringkas, tapi setiap word dia tu ada maksudnya tu. Sedap mengaji dengan orang Fatani sebenarnya. Sedap sebab beliau kan orang Fatani. Tapi itulah, kita usahakan nanti insyaAllah, mudah-mudahan tolong doakan saya simplifikan perbahasan kitab itu sebiji-sebiji, ikut kitab, maksudnya line by line. Cuma saya lenturkan bahasanya saja supaya orang yang terkemudian ini boleh faham dengan elok. Beliaulah yang menterjemah pelihat, pendengar, yang mana terjemahan itu sangat tepat, menunjukkan sifat. Kalau melihat, kita tak kata salah ya, tapi kalau melihat semua tanah Melayu daripada Sarawak sampai ke, itu kecil sangat. Kita nak Kepulauan Melayu ni daripada Nusantara, daripada Sarawak sampai ke mana? Sarawak masih sebut tu wajib. Nah, mesti mengaji tak boleh sebab dia punya mikrofon. Kalau tuan-tuan ceramah, tuan-tuan punya mikrofon, nak letaklah Shah Alam. Tapi Sarawak waktu ni wajib. Sampailah ke mana? Daripada Sarawak sampai ke kecil sangat. Dan maksud saya seluruh Kepulauan Melayu. Semua kalau sebut melihat itu sifat ke perbuatan? Common sense.
Bangkit daripada tidur pun kita dah tahu dah, itu perbuatan. Bila perbuatan kita dah mengaji, perbuatan itu adalah amrun tibari. Biar terjemahan perlihat pelik sekalipun, tetapi dia lebih dekat kepada tepat. Kalau melihat selama-lamanya bukan sifat tapi perbuatan. Bila perbuatan dia masdari, bila masdari dia ta'alluq. Bila dia ta'alluq, ini semua jadi amrun tibari, bukan ada. Kita nak cerita sesuatu yang wujudi ada. Sifat itu namanya sifat ma'ani. Sebab itu dalam bahasa Arab tak masalah ya, sebab disebut basar. Tapi bahasa Melayu kita, sebab kan bahasa Melayu kita tak sampai kadang-kadang vocabnya tidak jadi tidak banyak, sehingga accurate translation tu payah sedikit. Sebab itulah Pak Da'i ambil satu pendekatan, jangan semabul sampai hari kiamat. Biar pelik sikit. Sebab tu beliau terjemah dengan perlihat. Lalu beliau bagi, itu ijtihad namanya. Lalu beliau bagi reason. Kalau pemain, kan ada orangnya bermain ada tak? Tak. Kita tengok bila ada orang menggelecek, bawa bola dan berjalan, moving. Ada pula orang kejar pakai kasut bola. Akal kita akan melihat dengan adanya kaki dan betis dan katih dan bola dan orang dan padang rumput. Semua combination ini akal akan kata, oh, inilah namanya bermain. Oleh kerana ada bola, jadi bermain bola. Itu namanya apa? Amrun i'tibari intiza'i. Intiza', apa maksud intiza'i Kak Ajah? Cabut. Maksudnya kita yang bubuh. Jangan cabut buang, cabut bubuh. Macam saya sekarang ni, yang ada yang ada gigi, yang ada bibir, lidah, yang ada orang ni, orang betul-betul ni. Saya buat mulut begini, keluar suara tak? Sekarang ni keluar tak suara? Sekarang ni keluar tak suara? Akal akan kata, saya sedang buat apa sekarang? Kalau orang Shah Alam, dia kata bercakap. Kalau orang London speaking. Kalau orang Arab, ia takallam, sedang bercakap. Kalau orang Kelantan, kecek. Kalau orang Edon, ngomong atau ngobrol. Terpulang. Yang penting itu datang setelah combination of mulut, lidah, cuma sekali itu. Bukan ada yang kata ngobrol tu, bukan ada. Tak ada ngobrol, bercakap bukannya ada. Tapi akal kita yang bagi bubuh. Maksudnya kita cabut, letak. Kita yang letak. Itu maksudnya amrun i'tibari intiza'i. Intiza'i maksudnya kita cabut. Maksudnya kita cabut dasar akal ni. Jadi kita semua ni, akal kata apa? Bercakap, cabutkan. Bubuhkan tempat, bubuhkan kat saya. Maka saya bercakap. Itu maksudnya amrun i'tibari intiza'i. Dalam akal je bercakap, dalam akal je. Tapi benda bukan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, al-alim al-allamah Syekh Abdul Qadir bin Wangah Al-Fatani, ayah DSK, dalam kitabnya Mabahathul Kalam, Tashil ad-du'afa dan Asasul i'tiqad. 2, 3. Al-alim Syekh Abdul Aziz bin Ismail dalam kitabnya Al-Misbahul Munir. Ni maaf, yang cetakan pertama tak ada ni cetakan pertama tak ada, footnote nombor 289. Ini memang penting, Sebab itu kalau yang ada buku yang pertama
rasanya boleh dah beli buku yang baru lagi. Sebab buku ni sangat penting, catatan ini sangat penting. Bagi ustaz ustazah saya pesan, ustaz ustazah mengajar jangan pakai cetakan pertama, pakai cetakan keempat ke atas, 4, 5, 6. Ni nak masuk 7 dah. Syukur saya hadirin ni, buku ni alhamdulillah antara buku yang dirujuk orang lah Kak Ajah, alhamdulillah, dan ramai minta izin untuk mengajar. Buku ni memanglah, buku ni memang ni semua boleh kata ramai dah memilikinya, ustaz-ustaz pun memilikinya juga. Alhamdulillah. Kenapa ilmu ni penting? Ilmu ni penting. Inilah dia benteng terakhir untuk mendepani cabaran akidah zaman sekarang. Memang mengaji ni last kali ni. Semalam saya mengajar di Bangi. Saya sebut penting mengenal makhluk, kan mengaji kita datang semalam. Penting mengenal makhluk ni. Selagi tak kenal, tak boleh cerita ayat mutasyabihat, ayat ataupun hadis seolah-olah Allah di langit, Allah di bumi, Allah di arash. Ni nak ni apa nama Isra Mi'raj ni, Allah di mana waktu tu? Sekarang ni kalau orang tak mengaji sifat 20, cuba tanya, boleh tanya. Tapi jangan test. Tanya saja. Kalau tak mengaji sifat 20, dia akan pegang Allah di ke atas langit. Sebab kan Nabi terima di atas langit. Kita kata langit itu bawah kategori apa? 2 ya. Jirim pun boleh, arat pun boleh. Kalau kata jirim, kat mana kategori langit? Jisim yang mana? Jisim yang kafif, Kalau itu kalau kita nak sebut tentang dirinya tu ya, dirinya tu. Tapi kalau nak letak dari segi sifat, dekat mana letaknya tu? Arat mana Kak Ajah? Dia ada 4. Aina, tempat. Maksudnya Allah bukan bertempat di langit, bukan di arash. Malam tadi saya tunjukkan dengan saya mengaji ya, yang kata langit itu bukan arash. Dan langit ada berapa? 8. Langit yang pertama, langit dunia. Langit atas langit ni, langit dunia kita ni kan, dengan segala galaksis, dengan segala Milky Ways, dengan segala Pluto yang last katanya sekarang, itu baru di bawah langit yang pertama. Belum sampai lagi langit yang pertama. Belum lagi. Langit yang pertama ada lagi tu, yang Milky Ways yang semua sekali tu, tak sampai lagi langit yang pertama. Yang tuan-tuan selalu baca allazi khalaqa sab'a samawatin, iaitu langit yang berlapis-lapis, 7 lapis. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan sab'an shidada, langit 7 yang sangat yang sangat kukuh. Mana langit tu? Di atas lagi, di atas lagi. Yang kita tengok ni maaf suara saya hari ni tak berapa nak kuat suara saya ya. Harap boleh didengar dan difahami ni. Jangan dinikmati. Takut nanti bismikallahumma ahya. Sebab sedap sangat, lembut sangat. Sebab saya kalau saya stress on, dia akan jadi saya nak bercerita penting malam ni, hari ni, kalam ni, nanti hilang, nanti sambung lagi minggu depan. Minggu depan ada lagi kita insya-Allah ya. Itulah. Kita merancang, Allah menentukan, we propose, Allah disposes, Allah yang menentukan. Alhamdulillah kita mengaji, cuba kita mengaji. Corona dan apa yang berlaku sekarang ini dah ditentukan Allah belum ni? Sudah. Bila Allah tentukan tu? Azali ataupun qadim. Bila Allah sudah betul-betul tentukan tu, namanya tanji. Jadi Allah sudah tentukan orang ni tak dapat pergi haji ataupun tak dapat pergi umrah. Asbabnya corona, asbabnya
Bila tu Allah tentukan dengan sifat iradah dalam ta'alluq tanjizi qadim. Berdasarkan ilmu kan? Naam, Allah dah tahu belum? Sejak from very beginning Allah tahu dengan sifat ilmunya dalam ta'alluq. Tolong diingat ya, dalam ilmu tidak ada suluhi, tanjizi qadim. Sekarang baru berlaku benda tu. Berlakunya di mana? Di dunia. Di dunia ini waktu apa namanya? Hadis. Dah berlaku belum? Sekarang berlakukan ngaji. Itu namanya Allah lakukan ia dengan sifat qudrah dalam ta'alluq tanjizi hadis. Nampak? Situ letaknya tauhid. Allah, semua Allah. Sebab tu kita nampak yang banyak ini, kita nampak satu. Siapa? Allah. Sebab itu yang namanya al-wahdah fil kathrah. Al-wahdah fil kathrah. Wahdah maksudnya keesaan satu dalam banyak-banyak. Tapi ketika kita mengaji sifat 20 ni, kita mengaji tentang Allah kan? Itu namanya wahdah. Tapi daripada Allah kan lahirnya yang lain-lain kan, banyak kan makhluk. Itu namanya kathrah. Itu nampak. Itu namanya melihat kathrah dalam wahdah. Kita melihat yang banyak-banyak ni kathrah ni maksudnya kathir, banyak. Tapi all comes from one source, none other than Allah. Ni gini. Itu nampaknya melihat Allah dalam banyak. Bila mengaji sifat 20, melihat banyak dalam wahdah satu. Kita sebut nama-nama orang-orang yang salih ni supaya barakah majlis kita ni. Dalam kitabnya Al-Misbah Al-Munir, saya ingat kitab ni dah tuan-tuan khatam dekat pondok masjid ni dengan Ustaz Azhar kan? Masya Allah. Dan Al-Alim Tuan Guru Syekh Haji Abdullah Lubuk Tapah dalam kitabnya Risalah Persediaan. Semua kitab ni ada kat rumah saya dan semua saya rujuk kulit ke kulit. Saya bangga menyebutnya tapi tidak sombong demi Allah. Kenapa? Saya dapat ilmu banyak daripada kitab-kitab ini. Tu bolehlah kongsi dengan tuan-tuan ilmu mereka yang banyak banding saya yang sikit ini. Walau bagaimanapun jumhur ulama Asy'ariyah membahagikan kalam kepada dua sahaja, iaitu kalam nafsi atau kalam ismi sifat perkata dan kalam lafzi perkataan. Saya baru ni mengaji dengan guru kami Syekh Ahmad Al-Tawuddin di Melaka 2 hari mengaji. Beliau kata memang begitu. Pengkelasan pembahagian itu ada yang umum, ada yang khusus. Kalau umum dua saja. Tapi kalau yang umum, kalau yang khusus 4. Ini kita nak cerita 4 ni. Sebahagian ulama mengatakan bahawa kalam terbahagi kepada 4 bahagian atau 4 jenis. 1, kalam nafsi atau kalam ismi. Mari kita lihat 290. Tanbih. Tanbih itu maksudnya apa? Jaga-jaga, penjagaan. Kalam ismi, nafsi dan kalam nafsani. Para ulama menyebutkan kalam ismi ataupun kalam nafsi dan kalam nafsani dalam perbahasan sifat kalam untuk menjawab hujah Mu'tazilah yang mengatakan kalam Allah mesti ada huruf dan suara. Nanti saya akan masuk bab perbahasan hari ini. Kata orang Mu'tazilah, Allah kalau bercakap mesti ada suara. Mesti ada suara. Tidak ada yang tidak ada suara. Kita katakan dah yang kalam nafsi mana ada suara. Kalam nafsi sifat perkata tu, yang dirinya tu sifat. Macam saya sekarang ni sama, sifat saya ada suara tak? Sifat kalam saya ada suara tak? Tak. Apa yang ada pada Allah ada pada kita. Perbahasan kalam tu cuma yang ada pada Allah qadim, yang ada pada kita hadir. Sifat saya boleh bercakap sekarang kan? Alhamdulillah, bermakna saya tidak bisu sebab saya ada sifat kalam. Sifat kalam sekarang yang ada pada mulut saya ni juga namanya sifat kalam ismi ataupun
nafsi, dirinya tu. Ismi tu nama apa? Nama sifat. Nafsi tu diri apa? Diri sifat. Dua tu nak sebut ismi, nafsi pun boleh juga. Yang itu ada sekarang kat dini ni. Bukannya ada suara. Kalau dia ada suara, saya akan diam. Berbunyilah dia. Kalau saya tidur, kalau ni ada suara, dia akan Astagfirullah. Saya berbalik daripada Seremban. Waktu nak balik, ada seorang datang. Dia mengadu. Dia selalu dengar ni, telinga dia selalu dengar. Okay. Sebelum tidur, kadang-kadang tidur pun. Semalam ada orang lain pula datang mengadu juga yang berkaitan dengan gigi, dengan suara ni. Saya punya depa ni tahu ke saya mengajak sifat kalam ni. Main masalah semua cerita bab kalam. Tadi kan dia dengar suara kita kan kalam tu. Yang semalam dia cerita, maaf, mudah-mudahan jangan ada pada kita ya, mudah-mudahan. Risau juga saya didatang hari ini. Saya tengok sekejap. Setakat yang saya tengok tak termasuk di balik tiang ya. Dia tak ada sini. Jadi boleh kita cerita. Benda baik kan, boleh tak hidup kan. Dia kata begini, Bang Haji, sama-sama kita janganlah amal ilmu pelik-pelik. Kalau ada amal ilmu tu biar bersanad. Tapi saya tak katakan ke situ rumusannya tidak. Dia kata, nak cerita ke tak? 5 minit di akhir. Bang Haji kata 5 minit jaga akhir. Macam mana? Ha? Boleh saya garu dulu sekejap? Gatal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Suka Bang Haji. Macam mana Bang Haji? Saya ikut beliau. Kalau beliau kata cerita, saya cerita. Kalau tak, saya ikut apa kata beliau. Sila Bang Haji. Cerita. Bang Haji kata cerita, saya got nowhere. Jadi kata dia semalam. Jangan sebut semalam lah, maksudnya yang dekat. Tapi dalam kurungan memang semalam pun. Waktu dia tidur, orang tidur mana boleh buat suara kan. Waktu dia tidur dengan suaminya, suami dia berbunyi gigi ni. Mana saya tak tahu. Gigi ni belaga ni. Okay. Apa tu? Kancing di sana? Bukan? Apa mengaji? Yang bergeser-geser berbunyi tu. Sampai dia tidur tempat lain. Saya punya diharapkan melibatkan bunyi juga tu. Kan makan kalam ni. Macam tahu je saya masuk bab kalam dekat sini. Kalau ada benda-benda macam ni, sama ada sebelum tidur ada gangguan macam ni, ataupun ketika tidur ada gangguan. Satu lagi mimpi yang menakutkan ya. Antara amalan ulama, kita ijazahkan dulu takut saya lupa. Macam biasa yang dulu saya bagi tahu, baca ayatul kursi, tapi sekarang tambah caranya. Ini untuk orang yang ada masalah problem macam ni lah. Kita sendiri yang tak ada masalah pun boleh amalkan untuk mengelakkan daripada gangguan sebegini. Satu. Yang kedua, untuk mengelakkan orang-orang yang jahat ke rumah, biar kita tidur dengan tenang ya. Jangan dikacau rumah, diri, keluarga, suami, isteri. Dan jangan mimpi pelik-pelik. Baca ayatul kursi itu baca 3 kali. Kursi, jangan kita anggap kursi macam saya duduk sekarang ni.
Kursi tu kalau kita baca wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, bukan kerusi Allah tu. Kerusi ni sebelum kita nak naik ke kerusi, sebelum kita duduk di kerusi kan, kadang-kadang raja ataupun sultan kan tempat letak kaki tu, itulah namanya kursi. Bukan kursi duduk ni bukit, bukan. Saya pun tak pandai sebut apa tu Kak Ajah. Sebelum nak duduk atas alas kaki, yang letak kaki tu boleh, bukan alas kaki kapet tu, bukan. Yang macam bentuk blok sikit kan, kayu. Itulah namanya kursi. Jangan dianggap kursi duduk, kursi macam saya ni, bukan. Kursi Allah tu bukan Allah letak kaki situ, bukan. Tu yang saya takut, na'udzubillah. Sebab ada orang mengajar macam tu. Dalam internet lagi mengaji, dalam YouTube lagi. Ya Allah, takut saya. Tak mahu saya sebenarnya tak mahu nak sebut tentang benda lain. Kita pun banyak kekurangan. Tapi kalau benda-benda yang melibatkan akidah, wajib kita bagi tahu. Supaya jangan orang berfikir Allah tu ada kaki pula. Tapak kaki Allah disebut. Ya Allah, takut saya. Jangan kata tapak kaki, kaki pun tak betul dah. Sebab kaki tu mari kita letak mana tu? Kalau mengaji makhluk, jirim pasti, jisim pasti kan? Kaki ni patah balik ni, tak jadi cerita dibuatnya ni. Kafi. Salah tadi Kak Ajah, saya patah balik, tak jadi cerita gigi tadi tu. Sudah ya. Baca ayatul kursi 3 kali. Paling bagus baca ulang berhenti 9 waqaf ya. 9 waqaf. Tapi tuan-tuan dengar caranya. 3 kali baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bernafas seperti biasa. Wala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ni jaga ya. Ketika ini jangan bernafas. Jangan bernafas maksudnya guna nafas yang ada, jangan ditarik keluar, tak keluar tak. Ulang wala ya'uduhu 3 kali. Tengok saya buat dulu. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Tengok saya buat wala ya'uduhu jangan tarik nafas. Wala hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Habis. Tu baru sekali. Ulang lagi yang kedua. Bila sampai wala ya'uduhu barulah hifdhuhuma wa huwal aliyyul. Habis 2 baru ulang lagi yang ketiga. Boleh? Saya ijazahkan semua yang hadir untuk mengamalkan itu. Ini untuk mengelakkan daripada mimpi-mimpi buruk, terkejut, tidur, kemudian orang-orang yang jahat. Baca ayatul kursi tak dengan cara macam tu pun tak apa. Ini namanya petua, bukan fatwa. Selalu saya ingat ni. Tolonglah, ini namanya petua. Petua alim ulama. Ini namanya gigi. Kunci tu kan ada giginya. Kalau patah 1-2 gigi tu, boleh tak buka kunci tu? Masuk dah kan mengaji, masuk dah. Tapi kalau nak pulas tu patah, tak boleh buka. Tu antaranya giginya tu. Sebab itu ayatul kursi itu semua. Tapi kenapa orang ni dia baca, dia boleh lembutkan hati orang. Di ketika lain boleh baca untuk orang yang kena rasuk. Sebab dia tahu giginya tadi tu. Boleh. Mari kita terus masuk ke sini dulu. Kalam nafsi atau kalam ismi. Apa maksud nafsi? Nafsi itu diri. Diri apa? Diri sifat. Tolong tulis kat situ, nanti semabul pula nanti.
Nafsi itu diri. Diri apa? Diri sifat. Sifat apa? Sifat ma'ani. Ismi itu apa? Ismi itu nama. Nama apa? Nama sifat itu. Sifat apa? Sifat ni sifat apa ni? Sifat ma'ani ataupun terjemahnya kata. Boleh dua nama ya. Biasa disebut orang nafsi biasanya. Boleh juga. Sebab tu saya kedepankan nafsi. Apa sifatnya itu? Sifat perkata. Itulah sifat ma'ani satu. Yang wujudi, yang ada. Maaf yang ikut pengajian kami ni, yang baru-baru mula, bersabar ya, sebab kami tak boleh patah balik. Sebab ni dah agak tinggi mengaji ni. Tidak berhuruf. Memang saya pun tak berhuruf. Kalau sekarang ni yang keluar saya ni, apa, haba, A, B, A, H, A, B, A, Q, apa, haba. Tu tak nama perkata tu namanya perkataan. Tidak bersuara, tak ada suara ni kat sini. Sengak lagu tu. Tidak dahulu. Kalau saya tanya kan, apa khabar Bang Haji? Apa tu lebih dulu daripada khabar? Khabar ya? Khabar tu lebih dulu daripada abang, dan abang tu lebih dulu daripada Haji. Dah makan ke? Saya tanya dulu, apa khabar Bang Haji? Dahulu daripada dah makan ke? Itu perkataan. Adapun yang ini seketul lagu tu. Ini ni mana dulu mana kemudian ni? Tak ada. Mana kita pun bukan perbahasannya dulu kemudian. Memang dia seketui lagu tu. Dia seketui. Tak ada dulu, tak ada kemudian. Tiada i'rab. I'rab ni ada marfu', mansub, majrur. Contohnya kalau dalam Inggris kita ada subject dan predicate. Dalam Arab ada mubtada dan khabar. Bila mubtada dia mesti marfu'. Bila khabar dia mesti ikut marfu' juga. Jadi ini payah sikit nak sebut sebab dia melibatkan pengetahuan bahasa Arab ya. Hadza kitabun. Ini adalah kitab. Jadi marfu', apa buat maksud marfu'? Dia ada tanwin ataupun ada huruf dhammah. Kalau saya kata begini, ra'aitu ustadzan, dzan tu aku telah melihat seorang ustaz. Ustaz tu jadi maf'ulun bih, maka jadi mansub baris atas. Itu disebut ra'aitu ustadzan. Dhahabtu ilal masjidi, baris bawah. Baris bawah tu kasrah sebab dia majrur. Kenapa dia majrur? Sebab huruf jar tu apa Kak Ajar? Ila, min, ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wa ba, wa kaf, wa lam. Tu kan? Min, ila, wa an, wa ala, wa fi, wa min, ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wa ba, wa kaf, wa lam. Tu. Semua tu kalau depan mesti bawah, mesti perkataan selepasnya majrur. Tu namanya i'rab. Tidak bina. Bina dia tak berubah-ubah. Bina tu maksudnya tak berubah atas bawah kiri dan sebagainya. Atas bawah kiri pula, maaf. Baris atas, baris depan, baris bawah. Bukan berbahasa Arab ni perkata saya ni, bukan. Kalau saya cakap Arab, kaifa haluka, bunyi Arab. Sawadika. Jadi bunyi siap. Betul tak betul? Betul maknanya sawadika kun kap. Kap kun. Kap kun. Kap kun kap. Saya minggu lepas di Radio Aikim, sebelumnya ada orang bagi bergedil. Saya pun sebut sedap berdegil ni. Bukan Ustaz, bergedil. Bergedil tu kan. Zaujah saya suka. Saya kata alhamdulillah lah, zaujah saya suka berdegil. Bukan Ustaz, bergedil. Ini bahasa dekat-dekat kan Kak Azhar.
Berbahasa Arab tadi mengaji. Bukan bahasa Arab ni. Kalau saya cakap Inggris, dia akan keluar Inggris. Kalau saya cakap apa lagi? Banyak tak banyak tahu saya ni. Cina sikit-sikit sajalah. Ni hao ma hao tu sajalah. Kemudian ia sansa, liu sampai 10 ya. Dan bahasa lain. Itu ciri-cirinya. Hanya satu, memang sifat ini kan hanya satu. Allah ada satu sifat kalam, tapi Allah berbicara dengan malaikat, dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Nabi Musa, dengan makhluk-makhluk yang lain, semua dengan sifat yang satu ni. Tapi perbicaraan tu banyak tak? Banyak. Kenapa tak banyak? Sedangkan dengan malaikat berapa banyak? Dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa kan banyak. Itu lawan bagi bisu. Bercakap lawannya apa? Itu bermakna dah mengaji dengan saya setahun lebih lah tu. Kalau bercakap lawannya bisu, itu belum khatam lagi. Sebab bercakap lawannya tak bercakap. Perkata, ada perkata lawannya tidak ada perkata. Itulah namanya bisu. Naam. Qadim. Ni qadim. Maksudnya qadim apa? Kita cerita pada Allah ni ya. Qadim. Sebab kenapa qadim? Kerana ia berdiri pada zat yang qadim. Qadim tu berasal dari perkataan apa? Qidam. Qidam itu sifat. Qadim yang bersifat dengan qidam. Sama juga dengan wujud. Wujud tu sifat. Maujud yang bersifat dengan wujud. Mari kita lihat nombor 2 pula. Kalam nafsani. Tuan-tuan sama-sama sebut dengan saya. Kalam nafsani. Apa dia? Menyediakan perkataan ataupun kata-kata. Saya, ada tak perkataan nafsani kita ni? Ada. Contoh, malam ni saya nak kuliah tafsir. Dah ada dah ni. Ni, di kat hati saya ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur banyak-banyak. Dalam ni, ada tak dalam ni? Tu maksudnya dah ada perkataan tu yang malam ni saya akan berbicara dengannya. Tu namanya kalam yang dalam diri. Amrun i'tibari, bukan ada seketul ni, bukan ada. Dia main macam bayangan-bayangan gitu saja. Tidak berhuruf, tidak ada huruf. Tidak bersuara, ada suara tak? Kalau bersuara, pecah dada kita ni. Banyak, bukan satu kan, banyak. Male ini amuk nak kecek. Tentang syukur, hendaklah kita bersyukur banyak-banyak. Adik kakak. Tu. Banyak, bukan satu. Kalam inilah yang dimaksudkan dalam firmanullah Ta'ala, ma nafidat kalimatullah. Nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Qadim juga untuk Allah ya, kita bicara bab qadim. Tapi kalau saya jadi apa? Hadis. Boleh. Maksudnya Allah nak berbicara dengan ahli syurga. Mudah-mudahan kita ahli syurga ya. Dah ada tak perkataan yang Allah nak sebut tu? Kalam tu dah ada tak? Ada. Kalau tidak dia jadi tak tahu nak kata apa berjumpa dengan orang. Kalam tu dah ada di sisi Allah. Itu namanya kalam nafsani. Jangan keliru tadi nafsi ni nafsa. Sebahagian ulama mengatakan sama je. Nafsi itu nafsani. Wahdah sama dengan wahdaniyah. Nafsi, nafsani. Ya, dari segi bahasa. Tapi dari segi kupasan satu-satu, ya beza. Apa tadi? Baik, kita kembali balik. Kalam nafsi itu apa? Sifat. Ambil bahasa mudah. Kalam nafsani itu apa? Yang tersedia ada. Kalam masdari, itu yang kita kata berkata-kata ataupun bercakap. Saya sekarang ni bercakap kan? Kak Ajah pun bercakap juga. Bang Haji pun bercakap juga. Ni namanya apa ni?
Masdari. Baik. Nak bagi nampak lagi, cuba letak kat situ. Apa? Kalau boleh letak perkataan apa kat situ? Yang kita mengajar itu Kak Ajah. Saya boleh sebut jawapan, tapi kalau kita berfikir panjang lagi, nampaklah dekat situ apa? Thamaratus sifat. Lagi Kak Ajah? Betul. Ta'alluq. Bagi advance. Maksudnya maksudnya tu tanda kita mengaji ya. Kalam masdari ini juga disebut dengan ta'alluq, juga disebut dengan thamaratus sifat. Senanglah letak situ perbuatan. Sebab tu kita letak situ berkata-kata, bercakap. Bercakap tu wujudi ke amrun i'tibari? Amrun i'tibari. Kenapa di sini baharu hadis? Bukan Allah tu hadis tak? Allah baru berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa tu qadim ke hadis? Bila berlaku peristiwa Isra' Mi'raj? Bila? Kita tak perlu bahaskan sebab ada ulama katakan tarikh sekian-sekian, tapi ia berlaku pada bulan Rajab. Berlaku kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi itu ada? Nabi dah ada sejak qadim? Tak, sejak hadis. Maka Allah berbicara dengan Nabi. Cuma kita nak sebut sekali lagi ni, apa yang dibicara tu bersuara tidak? Ini yang banyak orang berbicara. InsyaAllah kita akan tengok siap lagi. Baharu tu bukan baharunya Allah. Allah berbicara tu baru dengan Nabi Muhammad, dengan malaikat. Malaikat baru kan? Malaikat qadim ke hadis? Hadis. Tapi yang nak dicakap Allah kepada malaikat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kalam tu dah ada tak? Dah tersedia tak? Bukan mencadang. Kitab Jawi lama dulu menterjemah mencadang. Sebab itu ada orang fikir, mana boleh Allah mencadang-cadang? Allah memang dah tahu betul. Bukan. Maksud kitab zaman dulu, kitab Jawi dulu, mencadang tu maksudnya dah tersedia ada. Bukan baru nak mencadang. Boleh tu difahami. Sebab itu kalau nak baca kitab Jawi ini kena faham bila masa ditulis, macam mana keadaan orang tu, supaya kita jangan cepat menyalahkan ulama-ulama dulu. Sudah ya? Baik. Kita lihat kita lihat, saya terlupa tadi. Mari kita patah balik, ghostan balik 188. Persoalan dan pencerahan. Dalam penurunan Al-Quran, kalam Allah yang berupa Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz adalah dalam bahasa Arab. Sedangkan kalam Allah yang ismi, nafsi, perkata, tidak berbangsa, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Memang betul. Kalam Allah tu ada bahasa tak? Ada bangsa tak? Bukan bangsa Arab, bukan bangsa. Tuan-tuan rasa Allah berbicara dengan Nabi Ibrahim bahasa apa? Bukan bahasa Arab. Sebab Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Bukan. Sebab tu nak sebutnya ialah perkata itu bukan ada bangsa Arab, Ibrani, Syriani, kitab Zabur lain lagi. Bukan semuanya bahasa Arab. Nabi Ibrahim bukan bahasa Arab. Nabi Musa pun bukan juga orang Qibti, orang Bani Israel. Sebab itu ada bahasa yang dipanggil bahasa Ibrani, bahasa Suryani ke Syriani, tak ingat saya. Syriani. Jawapan, adanya kalam Allah yang berbahasa Arab yang ada di Lauhul Mahfuz, setiap kali yang ditulis, setiap kali yang melibatkan tulis, turun, itu mesti makhluk. Kan kita belajar turun naik itu makhluk kan? Jadi yang tertulis ada satu makhluk namanya qalam, pen lah lebih kurang. Dia pun menulis, menggoreskan dekat satu tempat namanya Lauhul Mahfuz. Once ia ditulis, itu bukan jadi hadis lagi, jadi qadim.
Sebab qalam pen tu ada makhluk macam mana bentuknya wallahu alam. Qalam itu sendiri adalah hadis, maka yang ditulis atas itu adalah hadis. Quran yang ada sekarang ni ditulis di Lauhul Mahfuz keseluruhannya, yang ditulis itu hadis ke qadim? Hadis, sebab ditulis, diturun, itu hadis. Yang ada pada Allah itulah yang qadim. Mari kita lihat adanya kalam Allah yang berbahasa Arab yang ada di Lauhul Mahfuz itu, atau yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran, menunjukkan adanya kalam Allah yang qadim, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, yang tidak berhuruf dan bersuara. Maksud tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tuan-tuan dengar perkataan saya ni kan, nak menunjukkan saya bisu ke tidak? Tidak, sebab saya berkata-kata, perkataan saya ni apa khabar Abang Haji? Ni apa khabar Abang Haji? Ini menunjukkan saya ada sifat berkata, seperti bayang-bayang dengan orangnya. Contohnya Abang Haji nak buat surprise dengan saya. Contoh, duduk di belakang tembok. Saya tahu kenapa. Ni bayang-bayang dia ni. Berserban pula ni. Orang tahu saya dia orang tu berserban. Kamu duduk berserban kan? Dia pun lihat, mana ustaz ni tahu kan? Kamu sedang bawa pen kan? Wali Allah apa? Di tangan kiri tu ada keropok. Betul-betul dia bawa. Memanglah, sebab ada kat sini. Ada apa ni? Ada bayang-bayang. Maksudnya bayang-bayang tu menunjukkan adanya orang lagi, keropok. Ada lagi satu lagi, pen. Same goes to this. Perumpamaannya ialah seperti bayang-bayang seseorang. Bayang-bayang tersebut menunjukkan adanya orang yang mempunyai bayang-bayang tersebut. Kalau dia tak ada bayang-bayang, apa terjadi? Hand. Saya tak sebut. Yang kedua pula, kalam atau kata-kata mestilah ada suara, termasuk kalam Allah. Kata sebahagian orang. Mari kita jawab. Kata-kata yang diucapkan di dalam hati tidak ada suara pun. Hati. Cuba. Macam-macam sekarang ni. Bila nak habis? Mana? Minggu depan ada lagi tak ya? Dalam hati ni maksudnya. Payah betul pelajaran hari ini. Baru kali pertama datang. Rupanya kalam ada 4 je. Lah ni baru hamba tahu. Lepas tu orang sebelah tu tidur. Ni hati dia ni, hati. Ada suara tak? Ia tidak ada suara, tetapi perkataan-perkataannya ada dalam hati. Tapi cuba pegang perkataan tu, ada tak? Amrun begitulah gambaran kalam ismi, kalam nafsi perkata, dan kalam nafsani. Tapi yang dalam hati ni bukan ismi tapi nafsani. Tapi kalam nafsi itu apa? Sifat. Terus mari kita lihat nombor 4. Kalam lafzi sama-sama. Dha guna dha ujung. Kalam lafzi atau kalam hissi. Iaitu perkataan. Yang tu yang ada huruf, ada suara. Tengok bila disebut perkataan tak mengapa, ada huruf, ada suara. Termasuklah Al-Quran yang bertulisan ni ada huruf juga kan tulisan ni kan. Sebab itulah ulama yang menulis titik, meletakkan titik dan baris, siapa nama orang tu? Tolong diingat nama ni. Sampai hari kiamat dapat pahala dia berterusan. Syekh Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Cuba ikut saya, Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Tolong hafal nama, sebab beliau ni orang yang Allah pilih. Dalam ramai-ramai beliau lah yang meletakkan tu. Orang zaman dulu mana Quran tak ada titik. Sebab tu ada yang baca fathabbitu, ada yang baca fabayyanu. Kerana tak ada titik.
Tu yang jadinya bacaan dalam qiraat itu namanya ilmu qiraat. Siapa nama syekh tadi? Syekh Abul Aswad Ad-Duali. Tolong dihafal nama, sebab nama orang baik-baik ni, ya Allah, sampai hari kiamat dia dapat pahala, masya-Allah. Baharu nanti saya akan masuk mendalam dalam sekejap lagi. Kita khatamkan ni dulu. Sifat baik. Mari kita lihat 291 para ulama khilaf dalam memahami jenis kalam Allah Ta'ala yang didengar oleh Nabi Musa ketika bermunajat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra' dan Mi'raj kepada dua pendapat jenis kalam. Kalam nafsi, kalam ismi, yang itulah yang didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa alaihi salam, iaitu sifat perkata tu. Itu yang didengar oleh Nabi, itu yang didengar oleh malaikat. Siapa yang berpendapat ni? Pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Al-Ghazali. Macam mana nak dengar? Sekejap lagi saya akan ceritakan. Yang di sinilah tempat mendalamnya tu. Tuan-tuan dengar tak sifat saya ni? Sifat perkata saya ni, cuba dengar tak? Tak dengar kan? Macam mana nak dengar, sebab ia tidak ada suara. Tapi Allah mendengar. Kan kita hafal kaedah dulu, kullu mawjudin yasihhu ayyura wa yusma. Ingat lagi, kullu mawjudin ada. Cuba cari siapa dapat ni, saya bagi dia air drinking water satu. Cuba tolong cari kaedah tu, kullu mawjudin yasihhu ayyura wa yusma. Setiap yang ada, maksudnya yang wujudi, yasihhu boleh didengar dan didengar. Satu berapa Kak Ajah? Bondan? 182. Ya Allah, Mak Ajah dapat dulu 182 ya. Oh, dekat je. Kullu mawjudin yasihhu ayyura wa yusma. Betul. Kak Ajah tolong bagi air dengan Mak Ajah. Mudah-mudahan. Itu dihafal. Kullu mawjudin yasihhu ayyura wa yusma. Setiap yang ada, yang wujudi, boleh didengar dan boleh dilihat. Tuan-tuan tengok sekejap, mengikut kaedah tadi tu yang Kak Ajah sebut tadi tu, kullu mawjudin yasihhu ayyura wa yusma. Ini mengikut apa ni? Imam Abul Hasan Al-Ash, yang nama beliau ada dalam petak yang kita sebut kat sini ni. Cuba tengok sekejap. Baik. Yang apa ni, kita panggil apa ni? Kita panggil apa ni? Payah sangat yang ni, ambil yang lain lah ya. Ini pemadam ini, warna apa? Hitam. Warna hitam ni wujudi ke amrun i'tibari? Wujudi. Kaedah tadi apa? Kullu mawjudin, setiap yang wujudi, yasihhu boleh, ayyura boleh dilihat dan boleh didengar. Ini Allah melihat hitam. At the same time Allah mendengar hitam. Memang pelik sikit kan? Memang pelik. Tapi tak pelik sebab Allah mendengar dengan apa? Tu yang saya suka. Tu tanda mengaji lama dah tu. Allah mendengar dengan, kalau masih lagi mendengar dengan telinga, this is illogic. Sebab kita kata Allah mendengar dengan telinga. Tak. Terpulang pada Allah mendengar. Yang penting Allah ada sifat macam mana terpulang pada Allah? Itu kata Imam Abul Hasan Al-Ash. Tapi kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sesuatu yang tak bersuara tak boleh didengar, dia kena ada suara. Kata beliau, ini hitam Allah lihat tapi Allah tak dengar, sebab dia bukan masmu'at, bukan ada suara. Saya dah masuk sebenarnya sikit-sikit ni. Apa yang didengar nanti sekejap lagi kita akan bincang. Selesaikan buku dulu. Sifat kalam perkata
adalah mabda, asal, umbi, tambah satu lagi perdu bahasa utara ya. Bagi berkata-kata thamaratus sifat. Ingat tak waktu saya uji dekat sini ni tentang ta'alluq? Cuba ya, sekali lagi cuba. Bolehkah Allah mencipta batu yang Allah sendiri tak boleh angkat batu tu? Bagus, memang jawapan yang mustahil mengaji. Cuba kita jawab mengikut cara belajar ta'alluq. Cuba. Kita kena susun dulu rukun ta'alluq. Ada 3. Kalau ingat tunggu dulu, S T M. S tu apa? Sifat. T tu apa? Thamaratus sifat. M tu apa? Muta'allaq. Maaflah saya ni kena patah balik juga ceritanya ni. Jangan risau ya, sebab pengajian kita ni memang soalan. Dia sudah soalan dia tu. Soalan. Bolehkah Allah menjanjikan batu yang Allah sendiri tidak boleh angkat? Cuba dijawab. Susun dulu mengaji. Rukun ta'alluq ada berapa? S T M. Apa tu? Sifat, thamaratus sifat dan mu. Kemudian apa harus kita buat Kak Aja? Ya, cari thamaratus sifat. Menjadikan tu kan perbuatan, letak dekat sini. Betul? Sudah? Tak mungkin ada thamaratus sifat perbuatan kalau tidak ada sifat. Sifat apa yang dengannya Allah menjadikan? Qudrah. Baru kita hafal. Qudrah dan iradah muta'allaqnya apa? Mungkinat. Kalau tak hafal memang berat. Mungkinat. Baru kita analyze. Apa dia? Batu yang Allah sendiri tak boleh angkat tu termasuk dalam kategori mungkinat ke, mustahilat ke, wajibat? Mustahilat. Bila mustahilat, kena tak dekat mungkinat tu? Tak. Jadi tak boleh. Sebab batu yang Allah sendiri tak boleh angkat tu termasuk dalam kategori bukan mungkinat tetapi Tapi kalau saya letak begini, bolehkah Allah menjadikan batu? Boleh, harus. Jangan dijawab wajib, harusnya boleh. Itulah pentingnya thamaratus. Sama ni contoh, adakah Allah melihat kita ketika qadim? Betul, jawapannya apa? Tidak. Betul jawapan tidak tu. Kenapa? Mari kita analyze. Susun dulu S T M. Kemudian ambil thamaratus sifat, letak di bawah. Dengan apa Allah melihat? Sifat apa? Sifat basar. Lengkapkan dulu muta'allaqnya dulu. Maujudat. Betul mengaji. Apakah kita ketika qadim kita dah ada belum? Belum. Maksudnya tak, Allah tak lihat kita lah ketika qadim. Melihat, sebab melihat mesti mau judat. Tapi Allah tahu tak kita ketika qadim? Macam mana tak tahu? Betul jawapan tahu tadi, betul. Macam mana? Susun dulu S T M. Apa dia thamaratus sifat sini? Mengetahui, letak kat situ. Dengan sifat apa Allah tahu? Ilmu. Susun muta'allaqnya. Wajibat, mustahilat dan jaizat. Kita ketika qadim, kita tu dalam kategori apa? Kita tu wajibat tidak Allah, mustahilat tidak anak isteri Tuhan. Jadi Allah tahu tak? Allah tahu tak kita sejak qadim? Tahu, tapi Allah melihat tak? Allah mendengar tak kita ketika qadim? Tidak juga. Cuba jawab yang ini.
Cerita bab kalam masuk ta'alluq pula kita ni. Tak apa ya. Adakah Allah melihat saya sebelum saya datang di sini? Ambil dulu apa? STM. Kemudian ambil apa? Ambil thamaratus. Dengan sifat apa Allah melihat? Basar. Lengkapkan dulu muta'allaqnya apa? Mawjudat. Baru kita analyze. Saya sebelum ada datang ke sini dah ada belum? Belum. Manalah boleh saya datang ke sini dua badan? Mana boleh? Allah lihat saya tak sebelum saya datang ke sini? Tak, tapi Allah lihat saya di mana? Kota Damansara. Gitu cara jawabnya. Baik, tapi Allah tahu tak saya akan datang di sini? Tapi macam mana cara jawabnya? STM. Ambil apa? Mengetahui. Jangan ambil datang. Datang bukan saya yang datang. Kita nak cerita tentang Allah. Allah melihat ke tak? Jangan ambil datang pula nanti. Sudah. Allah tahu dengan sifat apa mengaji? Lengkapkan muta'allaq. Muta'allaq bagi ilmu kena hafal. Wajib, mustahil, harus. Sekarang cuba analyze. Saya dalam kategori apa? Jaizah. Jawapan Allah tahu tak? Allah. Sedap tak mengaji kalau kita faham ta'alluq? Barilah apapun soalan. Cuba, adakah Allah mendengar suara saya sebelum saya datang di sini? Kita jawab secara sifat 20. STM. Ambil kat mana samaratus sifat? Jangan diambil datang tu saya. Kita nak cerita tentang tak mendengar. Allah mendengar dengan sifat apa? Itulah perdu dia. Itulah dia. Sama tak perasan saya silap tadi. Selamat ya. Baik. Allah mendengar. Muta'allaqnya apa? Mawjudat kan? Cuba kita lihat. Suara saya ni sebelum datang kat sini ada tak? Tak ada. Allah dengar tak? Tak. Allah dengar saya kat mana? Dekat Kota Damansara. Tapi Allah tahu tak apa yang saya nak cakap hari ni? Masya Allah. Tengok. Adakah Allah mengetahui suara saya sebelum saya datang kat sini? Adakah Allah mengetahui suara saya sebelum saya datang ke sini? ST. Ambil dulu apa? Mengetahui. Terus ilmu, terus. Baik. Suara saya itu termasuk kategori apa? Jaizah. Allah tahu tak suara saya sebelum saya datang ke sini? Tahu. Naam tu jawapannya tahu. Adakah Allah masih mendengar suara saya selepas saya balik ke KL? Sebab nota ni saya buat kat Jempol. Cuba STM. Cuba jawab sendiri. Balik ke mendengar? Balik ke mendengar. Ada dua samaratus sifat situ. Balik ke mendengar. Kenapa mendengar? Allah. Yang balik itu siapa? Tuan-tuan dan puan-puan. Letak situ mendengar. Jadi dengan sifat apa Allah mendengar? Sama. Mawjudat. Cuba, suara saya selepas saya balik ada lagi tak kat sini? Tidak ada. Allah dengar tak suara saya? Setelah saya balik ke KL, lalu dijempol ni dengar lagi tak? Tak dengar lah. Tapi Allah dengar kat mana pula? Saya tu di KL, bukan Allah di sebab tu kita kata Allah sentiasa mendengar ke sentiasa ada sifat pendengar. Itulah terjemahan paling tepat untuk kaunuhu sami'an. Allah sentiasa melihat saya di sini kah atau Allah sentiasa ada sifat pelihat? Ada sifat. Alhamdulillah. Biar Allah tak lihat pun tak apa. Bukan bermakna kalau Allah tak lihat maksudnya sifat kekurangan, tak. Allah lihat tak?
ayah saya sekarang di Shah Alam? Lihat tak? Sebab ayah saya ada kat mana sekarang? Tak mau saya bagi tahu. Yang pasti di Sarawak. Bermakna Allah lihat ayah saya di Sarawak. Lihat tak? Allah lihat tak ayah saya di Shah Alam? Tidak melihat kan? Apakah itu sifat kekurangan bagi Allah? Kalau kurangnya Allah, kalau tidak ada sifat pelihara. 9:45. Baik, kita habiskan. Habis-habis tak habis-habis nampak ni. Yang kedua pula, kalam lafzi yang ada huruf dan suara yang dijadikan oleh Allah, tetapi bukan suara Allah. Ini menunjukkan adanya kalam nafsi bagi Allah. Inilah pendapat kebanyakan ulama-ulama Al-Maturidiyah. Satu pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Ishaq Al-Isfarayini, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ad-Dawani, Imam Sa'duddin At-Taftazani dan lain-lain. Tengok dulu yang dalam kurungan tu. Pendapat ulama yang mengatakan tentang kalam lafzi yang didengar, yang ada huruf dan suara tetapi dijadikan oleh Allah, ini boleh dirujuk dalam kitab-kitab, dalam kitab Risalah Persediaan, Mabhath Al-Kalam, Cahaya Pengenalan. Rujuk juga dalam Mawaqif dan Tawdih Al-Aqaid. Seperti yang disebutkan karangan Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Sekam dalam kitabnya Tashil Ad-Du'afa. Ni dah mula dah senang dah ni. Sekarang saya habiskan dulu di sini, kemudian saya masuk kat slide kita. Sama-sama. Tuntutan matalib sifat kalam. Kita bersaksi dan meyakini bahawa sesungguhnya kalam Allah Ta'ala ada wujud sebab kaitannya dengan sifat nafsiyah. Sifat apa tu? Wujud. Kalam Allah Ta'ala qadim, tidak ada mula sebab kaitannya dengan sifat qidam. Kalam Allah Ta'ala tidak, muka surah 190, tidak binasa, kekal kerana kaitannya dengan sifat baqa. Kalam Allah Ta'ala tidak sama dengan perkata kalam makhluk sebab kaitannya dengan sifat lil. Kalam Allah Ta'ala tidak memerlukan Tuhan lain untuk menjadikannya mukhassis, tak perlu. Kenapa? Sebab qiyamuhu binaf. Kalam Allah tidak berbilang-bilang esa, tunggal kerana kaitannya dengan wadaniyah. Kalam Allah Ta'ala berta'alluq tak? Berta'alluq. Baik, dalam banyak-banyak sifat ma'ani, sifat apa yang tak berta'alluq? Haya. Alhamdulillah. Kenapa Allah hidup dengan sifat? Jawab tu dulu. Itu tanda-tanda orang mengaji dengan kita lah tu. Mesti jawab sifat dulu semula. Allah hidup dengan apa nama sifat tu? Sifat hayat. Terjemah berhidup. Allah menghidupkan dengan sifat, saya dah jawab semula nah. Allah menghidupkan dengan apa nama sifat tu? Betul. Selalunya bila saya tanya soalan kedua ni mesti hayah balik. Bukan. Hayah tidak ada ta'alluq. Yang menghidupkan sifat apa? Sifat qud. Saya ulang balik jangan semabul ya. Allah hidup dengan, Allah mendengar dengan, Allah berkata-kata dengan, Allah mengkehendaki dengan, Allah hidup dengan, Allah menghidupkan dengan. Betul, betul. Allah hidup dengan, Allah menghidupkan dengan. Sekarang Allah hidup dengan sifat apa? Allah menghidupkan dengan sifat apa? Asal nak minum air, minum air saya. Sebab saya suka. Sebab tu menunjukkan faham. Itu kalau tak mengaji tu tak faham tu, tak faham. Sekarang dapat faham kan? Cuba sekali lagi. Allah hidup dengan, Allah menghidupkan dengan, Allah hidup dengan sifat apa? Allah menghidupkan dengan sifat apa? Asal nak cari akok saya.
Dalil nakli kita stop dulu. Saya nak ceritakan yang ini. Baik, mari sama-sama tumpukan perhatian kepada slide ini. Yang ini saya tak bubuh dalam ni hadirin, sebab perbahasan ini mendalam. Boleh? Sudah? Tumpukan perhatian sama-sama. Yang tidur jangan dikejutkan, jangan. Teruskan. 1. Kalam. Cuba kalam. Nampak tak? Perlu ditutupkan lampu tak ni? Tak perlu. Kalau ditutupkan lampu gelap depan ni, jadi bismillahirrahmanirrahim. Mengaji dulu nampak jelas kan? Ni boleh jelas? Nampak tak ni? Siapa yang tak nampak? Saya nak dalam slide saya nampak merahnya ni. Ni merah sebenarnya ni, merah. Ni tak apa-apa nampak, tak mengapa ya. 1, 2, 3, ya Allah. Kalau tak faham tak tahulah. 3, 4 masuk Tok Syekh. Gurau. Sebab mengaji sifat 20, berapa cabaran Kak Azwar? 1, tak ramai yang mengaji sifat. Kalau ramai pun 2, tak istiqamah. Kalau istiqamah pun 3, belum payah faham. Yang keempat, last amrun siapa yang dapat khatam ni bertahan di sini, oh saya salute dah hadirin, sebab dah 2 kali khatam dah ni. Biar khatam dulu, faham kemudian. Khatam dulu. Nah, insya-Allah barakah. Khatam dulu. Nanti kalau faham kemudian tak apa. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kalau dah faham, Allah, sesuatu yang payah kalau dikuasai sangat indah. Senyum sore-sore baca buku Melayu ke Arab ke Jawi. Boleh. Berjanguklah kita sore-sore. Kalau tak, apa ni? Itu bahasa guru saya, makanya guru kita Baba Li. Kalau dibagi ta'rif kalam dalam bahasa Arab, sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Kita analyse satu-satu, cuba ya. Sifatun, betul dah sifat. Sebab tu kita terjemah perkata. Kalau kita terjemah berkata-kata, dia jadi apa? Thamaratu sifat, lagi mengaji. Masdar, ri lagi ke ajah. Ta'alluq, jadi perbuatan. Tak jadi sifat dah tu satu. Yang kedua, wujudiyatun. Wujudi maksudnya apa? Ada, lagi, atau ada dan sungguh. Sebab tu kita terjemah perkata, walaupun terjemahnya pelik sikit. Sebab kalau kita terjemah berkata-kata, dia jadi apa? Perbuatan. Bila perbuatan amrun kita bukan menyalahkan terjemah yang dulu, tidak ya. Cuma kita nak bagi tahu mana satu yang lebih precise dan lebih accurate, yang lebih tepat. Yang dulu bukan kata salah, jangan. Orang zaman dahulu tu semua dah menterjemah berkata-kata. Ikutlah. Kalau buat pelik-pelik kan nanti pelik kan dikatakan orang. Tapi niat mereka memang bukan perbuatan, tapi sifat. Jadi zaman sekarang orang dah menterjemah banyak. Sebab tu saya mengajar macam ni. Supaya apa? Supaya kita dapat bezakan mana satu perkataan, mana satu sifat. Nah, terus qa'imatun bidzatihi ta'ala. Sifat tadi tu berdiri pada zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tu qadim ke hadis? Jadi kalau zatnya qadim, sifatnya mesti qadim, sebab dia mendekat. Bang Haji ingat tak? Apakah yang melekatkannya tu dalam bahasa mudah? Gam ataupun irtibat. Apa nama gam tu? Kaunuhu. Itulah namanya sifat makna. Bila digam dari segi akal pun, bila digam mesti benda tu ada. Ada tu wujudi. Sifat yang wujudi, sifat apa? Sebab itu kaunuhu qudrah, tapi kita tak sebut begitu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu iradah, kita tak sebut begitu. Kaunuhu
muridan, kaunuhu aliman. Boleh tak kalau saya sebut kaunuhu maujudan? Boleh tak? Boleh, kena bahasa Arab. Wujud. Nah, lekat kat sini jadi kaunuhu maujudan. Tapi dalam bab sifat kita tak sebut macam tu. Kenapa? Sebotol lagi air nak dibagi. Kenapa? Betul-betul ni? Nah, kenapa? Boleh kalau saya nak sebut kaunuhu maujudan, wujud. Baqa, kaunuhu baqaan, boleh. Qidam, kaunuhu qadiman, boleh. Mukhalafah, kaunuhu mukhalifan lil hawadith, boleh. Tapi dalam bab sifat kita tak sebut begitu. Kenapa? Sebotol ya? Betul mengaji, betul. Sebab sifat yang saya sebut wujud, qidam, baqa, itu semua sifat apa tu? Tidak ada, bukan ada dirinya. Tidak ada dirinya, itulah namanya amrun. Silakan mengaji. Mengaji jawab tadi. Dua-dua. Nanti bagi setengah. Banyak saya buat amal lah ini kan. Buat amal tapi airnya air orang lain. Air masjid, tak salah ya. Asalkan halal. Jangan kuat betul bersedekah. Kuat betul bersedekah. Setiap minggu dia sedekah ke surau ni kipas angin. Setiap minggu juga lah surau tu hilang sebab angin, kipas angin. Rupanya dia ambil orang rupanya. Dia nak buat pahala tapi buat dosa. Baik. Munazahun yang tu tak mengapa. Qadim, bila qadim sedia ada, tu namanya perkata. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa bila? Sedia kala ke? Tak, berkata dengan Nabi Muhammad bila? Baru je, bukan baru saja sekarang ni lah. Maksudnya ketika Nabi ada, tu namanya hadi. Yang kedua tadi adalah qadim dengan qadim. Wahdaniyah tu kita tambahnya sebab Allah berkata-kata dengan satu sifat perkata, tu namanya wahdaniyah. Tapi Allah dengan satu sifat ni banyak tak berbicara? Banyak. Saya ada berapa sifat berkata sekarang ni? Satu, tapi saya bercakap ramai orang tak? Ramai. Tapi yang saya ini hadi. Baik, macam mana nak menghafal yang 4 tadi tu? 4 yang tadi tu macam mana nak menghafal? Kalau tuan-tuan setuju ikut saya, mari tuan-tuan ikut saya. Ikut dulu ya. Inmal. Apa dia tu? Inmal tu maksudnya apa? Itu apa? Ismi ataupun nafsi. Saya ambil yang depan tu supaya senang. Tu yang namanya perkata. Yang ni nak tulis silakan, tapi kalau nak tangkap gambar jangan dulu. Kenapa? Habis dulu bergerak-gerak baru tangkap gambar. Nanti banyak sangat tangkap gambar. Banyaknya dah tak habis lagi. Biar habis dulu. Ya Allah, dah pukul 10 dah ya. Anggaplah pukul 9.50. Yang kedua, yang tadi qadim. Maksudnya qadim dan wujudi. Nafsa ni supaya kita senang hafal, iaitu kata-kata yang tersedia sebelum Allah berkata-kata. Macam saya jugalah, dah ada dah pun. Itu amrun bagi Allah itu qadim. Terus masdari ataupun masdar, berkata-kata, berkecek, bercakap, mengobrol dan apa tadi? Endon tadi? Ngomong. Baik. Astaghfirullahalazim. Saya sebut apa tadi ya? Maafkan saya ya. Anggaplah tak didengar benda tu. Tak dengar kan? Alhamdulillah. Kak Ajah ni macam cerita Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ni orang alim di Iraq. Beliau akan bagikan masanya satu hari untuk berada di satu tempat ramai orang, bertanya soalan lepas seorang lepas seorang. Namanya Hatim Al-Asam. Asal nama beliau Syekh Yusuf apa tak ingat saya, tapi orang panggil dia Hatim Al-Asam. Asam maksudnya yang peka. Kenapa dipanggil yang peka? Kenapa? Al-peka tu lainnya.
Kenapa dipanggil Al-Asam, yang peka? Walau beliau bukan peka. Ceritanya dia seorang yang alim. Dia buat satu tempat khas untuk dia akan duduk situ nanti. Siapa yang nak tanya soalan, silakan, fiqah ke tauhid ke semua sekali. Ramailah yang tanya. Last ada seorang perempuan tanya. Maaf ya. Ketika dia dengan perempuan itu, ada pembantu dia sini, pembantu Syekh ni tadi, Syekh Yusuf ni tadi. Perempuan tadi, maaf ya, ketika nak bertanya, dia sebenarnya dia menahan kentut. Dia tahan. Dah lama sangat bersusu, macam tuan-tuan nak jumpa seseorang kan, lama sangat, perut dia meragam. Jadi bila dia nak tanya, dah dia dengan Syekh je tinggal ni, bila dia nak tanya, tak tahan dia. Dah daripada tadi tanya, ya Syekh, ana pun, maafkan saya nah. Bayangkan perempuan. Kalau orang lelaki tak apa mengaji, orang lelaki tak malunya. Kata Syekh, contoh kalau orang lelaki ni, kata contoh kalau orang lelaki, kentut. Kata Syekh, ya Syekh, kentut. Kalau tak percaya sekarang, sekali lagi dia buat. Tak, kalau perempuan tak mungkin macam tu. Menjaga maruah. You are dignified. All of us, we are dignified together. Dignity. Ya Syekh, ana uridu bot. Kentut. Dia pun merah muka. Ya Allah, kenapa? Dalam hati, kenapa anak kentut ni tadi ni? Syekh tadi tahu muka dia merah. Dan Syekh ni seorang yang sangat tinggi bahasa, adabnya tinggi. Dia pun kata, dalam hati kentut ni. Syekh, dalam hati Syekh, kentut ni. Tapi dia kesian tengok dia. Syekh tu pura-pura tak dengar. Apa? Itu yang istilah apa tu? Itu ceritanya. Apa? Kuat sikit suara. Soalan apa tadi tu? Dia pun, rupanya Syekh tak dengar. Maksudnya tak apa-apa nak dengar. Dalam hati dia, punyalah kuat. Kentut tadilah, punyalah kuat. Syekh pun tak dengar juga. Dia pun, alhamdulillah, rupanya Syekh ni tak apa-apa nak dengar. Jadi yang merah tadi jadi biru balik. Tenang dan bertanya soalan. Akhirnya balik. Kata pembantu Syekh ni, maaf Syekh, saya nak tanya, betul ke Syekh tak dengar? Apa? Yang tadi itulah apa? Kentut. Kata Syekh, saya sangat dengar, tapi saya tak nak menjatuhkan maruah perempuan. Nanti kalau saya kata kentut tak? Kalau begitu nanti kan dia jadi segan. Tak mari lagi dia majlis saya ni, tak banyak permasalahannya tak terjawab. Oh, gitu punya Syekh. Syekh tak dengar tak? Syekh dengar lah tadi. Awak tak dengar dah. Syekh pura-pura tak dengar lagu tu. Sejak daripada hari itu beliau dikenal dengan Hatim yang peka. Hatim Al-Asam. Cerita ni tengok dalam YouTube, tengok dalam ni nanti, tengok dalam internet. Al-Asam, A-S-H-A-M. Jangan baca Al-Asham. Al-Asam, sad. Al-Asam, alif lam alif sad mim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi asam. Okey, selesaikan dulu sudah ya. Baik. Masdari berkata-kata. Ini hadis. Amrun i'tibari. Hadis kenapa? Baru berkata-kata. Bukan dulu dah kata. Perkataan tu, benda tu dah ada dah, tapi Allah baru berkata-kata sekarang. Maksudnya hadis baula lafzi ataupun hissi. Hissi ni asalnya boleh dipegang, tapi kita maksudkan yang berbunyi itu. Hissi itu adalah hadis dan wujudi. Boleh kita ni dulu hafal mal. Nanti saya akan letak balik insya-Allah. Mal, cuba. Baik. Satu, I, is, atau, in, nafsani, ma tu masdari, il,
Lafzi. Cuba satu-satu ya. I tadi apa tu? Is ataupun itulah diterjemah bahasa Melayu dengan perkata. Nafsani itu yang diterjemah dengan menyediakan perkataan. Baik, yang ketiga mas itu yang diterjemah dengan berkata-kata. Love itu yang diterjemah dengan sila tangkap gambar dulu di sini. Lafzi. Yang ni saya tak bagi dulu dengan Kak Ajah ya, sebab benda ni difahami dulu maklumat baru saya bagi. Nah. Boleh. Saya ambil masa sikit boleh ya, 10 minit lagi boleh. 10 minit saja. Kalau lebih saya tak maulah sebab takut ada penceramah yang datang daripada jauh ya. Yang kedua ni biasa pukul berapa mengaji? 10.30 ya. Boleh saya padamkan ini? Silakan bonda dulu. Silakan sudah. Sini Kak Ajah tangkap sini ke sini? Dua-dua. Sudah ya? Apa belum? Apa tadi sama-sama inma. Inma sedap sikit kita kan. Inma. Tuan-tuan nak buat sendiri boleh, tak semestinya ikut saya. Buat sendiri boleh. Tapi biar tahulah apa yang dia baca, apa yang disebutkan tu. Macam yang dulu ingat tak? Mak Ajah keluar hutan bawa itik. Mak Ajah keluar hutan bawa itik ungu kan? Tak ingat? Warna pelangi itulah Mak Ajah keluar hutan bawa itik ungu. Mak Ajah merah jingga keluar hutan K kuning H hijau bawa biru itik indigo ungu. Ungu tu yang jadinya Mak Ajah keluar hutan bawa itik. Kawan saya seorang tu lagi dia kreatif. Dia kata Michael Jackson keluar hutan bawa itik ungu. Dalam hati saya mujur dia tak sebut Muhaddir Jol. Kan? Saya tak mau sebut tu. Sampai sekarang tak mau saya sebut. Kan Mak Ajah keluar hutan bawa itik ungu. Dia ubah Michael Jackson keluar hutan bawa itik. Saya pun, begitu. Assalamualaikum, terus saya balik. Saya takut nanti dia sebut Muhaddir. Sekarang, ini, cuba. Ini serius ya. Tapi serius itulah last minute. Ini sebenarnya akan ikut warna biru ni. Ini biru, ini hijau, ini warna apa, tak tahu. Coklat, ini ungu. Ni cantik ni sebenarnya kalau dia sharp ya. Baik. Satu-satu. Yang ni tangkap gambar dulu tak apa? Tangkap gambar dulu. Ya. Mana? Tangkap kat sini. Boleh Kak Ajah? Begini. Nanti saya special Kak Ajah. Kita jumpa di bilik minum nanti Kak Ajah tangkap ini. Nanti siapa yang nak sharp, saya maaf ya buat masa ni saya tak bagi dulu dalam bentuk PDF Kak Ajah. Sebab benda ni saya nak difaham betul-betul barulah boleh cerita kat orang. Tapi untuk Kak Ajah nanti tangkap dulu ni tak apa. Tangkap ini. Seperti tuan-tuan tangkap. Sudah tangkap ni dulu. Ini juga tangkapkan. Ini tangkapkan. Tangkap dulu. Saya ingat dah masa berebut sangat tak sedap lah saya cerita. Sudah. Satu lagi. Ada dua lagi sebenarnya ya. Tangkap dulu. Kalau nak berdiri depan sila mengaji. Berdiri depan, tangkap gambar. Mana yang paling jelas? Ni paling jelas kan? Tak berapa jelas juga. Tangkap dulu. Ni last. Ni ada 4 slide. Sudah. Kalau nak rasa santai-santai boleh. Tak jelas juga ya. Kalau saya daurah, saya suka bawa gambar-gambar macam ni. Kan mengaji sifat 20 dia jadi ni kan. Cantik mata memandang. Bagi yang tak tidur. Kalau yang tidur tak melihat juganya. Baik, begini. Saya nak tutup dululah. Nanti saya akan cerita ni akan datang. Tapi rumusannya macam ni. Tuan-tuan tengok dulu. Tengok saya sekejap dulu. Kita jawab satu persoalan, iaitu
kalam kalam apa yang didengar oleh Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat. Begini, tengok saya dulu. Nanti tuan-tuan tengok yang ini, tengok yang ini. Tapi banyakkan tengok yang ini daripada yang itu. Tapi kalau agak-agak tak faham, tengok yang itu. Bila tuan-tuan mata tengok kat situ, tahulah saya tak faham lah tu. Cuba ya. Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalam apa yang didengar oleh Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu? Ulama menjawab dengan dua pendapat. Pendapat sebelah kanan, tengok saya dulu, ni penting. Pendapat ini adalah pendapat Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Kata mereka, yang didengar itu bukan suara, bukan perkataan. Kita ada inmal tadi kan, inmal. Yang didengar itu adalah ai. Apa dia? Ismi atau nafsi. Bukan nafsani, bukan masdari, dan bukan lafzi. Tolong diingat ya, yang didengar tadi ai. Apa dia? Ismi atau. Kenapa yang didengar itu? Kerana sifat kalam ismi atau nafsi itu sifat apa? Sifat sifat ma'ani wujudikah amrun i'tibari? Saya suka tu, wujudi, jangan bertukar pula amrun i'tibari, dah jauh dah ni. Wujudi kan? Kembali pada kaedah yang kita hafal tadi. Kullu mawjudin yasihhu ayyura wa yusma'. Kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, setiap yang ada wujudi atau mawjudi boleh didengar dan boleh dilihat. Sifat kalam itu ada tak? Yang ismi berkata ada tak? Ada, sebab ia sifat ma'ani. Bila ia ada, boleh didengar dan boleh dilihat. Persoalan, macam mana Nabi Musa dengan Nabi Muhammad mendengar walhal dia tak ada suara? Jangan, kata mereka, jangan ditanya benda itu. Yang penting ada tak sifat itu? Bila ada, boleh didengar dan boleh dilihat. Macam mana mendengar? Itu jangan ditanya. Antaranya Allah buka hijab. Buka hijab macam mana? Wallahu alam, kita pun tak tahu. Yang penting Allah buka hijab, maka mendengarlah Nabi Musa itu daripada seluruh penjuru. Dan Nabi Muhammad pun begitu juga, seluruh penjuru. Stop dekat situ. Bukan mendengar dengan telinga ni. Ada satu kitab sebut mendengar dengan telinga juga, tapi yang didengar tu sifat, bukan ya Musa ikhla'na. Bukan begitu. Tapi macam mana? Wallahu alam. Tapi terbuka hijab. Itu sahaja. Boleh bermakna dari segi ilmiah payah nak syarah. Dari segi ilmiah payah nak syarah. Yang lebih senang begini. Itu yang saya sebut tadi. Pendapat yang kedua yang kita sebut dalam kitab tadi, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfara'ini, Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani dan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lain-lain. Kata mereka, yang didengar itu bukan ai. Yang didengar itu il. Apa dia il? Lafzi. Lafzi suara. Allah bersuara? Tidak. Ini beza kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata yang didengar itu suara Allah. Allah itu ada suara, perkataan itu ada bunyi di suara. Tapi il tadi itu adalah suara yang dijadikan oleh Allah. Bukan suara Allah, tapi suara yang Allah jadikan di pokok dekat Bukit Tursaina tu. Nabi Musa pun dengar suara, ya, macam dengar suara, ya Musa ikhla'na alaik. Tapi suara tu bukan suara Allah,
suara yang dijadikan oleh Allah exactly sama. Saya nak bagi contoh, tapi saya nak bagi tahu contoh ni tak pernah guru-guru ajar saya. Tak pernah. Tapi saya melihat ada kebersamaannya. Contoh, saya telefon bapa saya, ayah saya di Kuching. Baik. Suara yang keluar daripada telefon saya ni suara siapa? Yang saya dengar, yang bercakap ni suara saya lah. Ni suara yang saya dengar ni. Apa khabar kita atik? Yang kita atik tadi mengaji. Suara siapa tu? Ayah saya ke suara telefon? Gelombang tak, yang penting suara tu suara siapa? Bukan suara ayah. Kalau suara ayah, suara yang dekat Kuching tu. Tapi suara ni suara apa? Suara telefon. Exactly sama tak? Sama tak dia punya rhythm tu? Sama tak? Apa khabar kita atik? Dah makan manok belum? Manok tahu manok? Manok tu ayam. Jangan goreng kepak ayam. Mun kepak gurin. Mun kepak gurin. Kalau letih baring lah. Ada orang terjemah goreng kepak ayam. Itu suara tu, suara ayah saya ke suara telefon? Telefon kan? Tetapi suara tu dah masuk di dalam wave, dalam gelom. Begitulah seumpamanya Allah jadikan suara tu tadi mengaji. Tapi suara tu bukan suara Allah, tapi suara yang dijadikan oleh Allah exactly. Apa yang disebut macam ayah saya bercakap, suara dia tak tu? Bukan. Ni suara yang kat sini ni, suara siapa ni? Suara telefon. Tapi suara telefon memang merujuk pada ayah saya. Sama tak? Apa khabar? Sama tak? Dah makan belum? Sama tak? Tak mungkin dah makan belum, sini keluar kaifa haluka. Takut saya dengan ayah saya. Boleh hadirin? Suara tu memang suara yang dijadikan oleh Allah, tapi bukan suara. Tak boleh kita kata Allah bersuara. Kalau Allah bersuara macam kita jugalah. Tapi suara yang dijadikan oleh Allah, itu lebih senang dihafal. Ada lagi perbahasan panjang. Kenapa beliau tidak katakan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kenapa beliau katakan bukan pekata? Pekata itu ada tak? Pekata itu ada tak? Ada. Tapi kaedah beliau tidak seperti kaedah ini. Kaedah ni tadi, setiap yang ada boleh didengar dan boleh dilihat. Kaedah beliau begini. Kaedah beliau, setiap yang masmu'at, ada suara, baru boleh didengar. Yang ada suara tu lafaz ke sifat? Semula. Yang ada suara tu lafaz ke sifat? Ini kan sifat, ini kan sifat. Ada suara tak? Tak kan? Sebab itu tak boleh didengar, tapi boleh dilihat. Boleh, tapi didengar mesti ada suara. Kalam ismi tu ada suara tak? Kalam ismi ni sifat perkata ni ada suara tak? Tidak. Dia hanya maujudi dia, ataupun wujudi maujud. Tapi ada suara tak? Kalau ikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang didengar mesti ada suara. Sebab itu hitam boleh dilihat bagi mereka, tapi tak boleh didengar. Sebab ini mubsirat, boleh dilihat tapi bukan masmu'at, boleh didengar. Kenapa? Simply because tidak ada suara. Itu je. Boleh? Kalau kita faham yang ini, baru kita tahu kenapa mereka berbeza pandangan. Ambil ni dulu, nanti ni tak habis lagi ni, saya tak puas rasa ni. Cuba pegang dulu ya. Baik, inmal tadi ada yang didengar oleh Nabi, malaikat tentang Allah tu kalam apa? Dua pendapat tadi ya. Pendapat yang pertama, ai. Apa dia ai? Ismi atau nafsi. Pendapat kedua kata lafzi. Jadi 4 sifat Allah tu cuba kita ulang balik. Inmal, ai, ismi atau in, nafsani, ma, masdari, las. Ai, ismi atau nafsi diterjemah dengan sifat ma'ani peka. Baik, nafsani tersedia perkataan yang nak dikata. Masdari
bercakap ataupun berkata-kata. Lafzi boleh mengajar dah tu. Dah boleh mengajar ya. 4 itu dah boleh mengajar dah. Naam, kita sambung lagi, maaf semua ya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.